Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, syukur banyak bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga pagi ini kita dihidupkan dan kita berdua dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang akan diampunkan segala dosa dan mudah-mudahan digantikan dengan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kuliah subuh kita, kitab kematian pasti datang. Kita bicarakan dari itu, iaitu beberapa perkara yang dituntut dari kita sebelum kita menemui sakaratul maut. Jadi tuan-tuan dan sekalian, maklum bagi kita sama ada kita sendiri akan mengalami dan ada di kalangan sahabat-sahabat kita dah meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh sebabnya sedemikian, ada perkara-perkara yang sebelum sakaratul maut mendatangi kita dituntut atas kita ni oleh ulama, oleh kesepakatan ulama untuk menghidupkan beberapa perkara sebelum kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita tengok yang kedua, iaitu perkara yang sangat dituntut sebelum sakaratul maut mendatangi kita ni, kita merenungi makna Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita dituntut baca setiap hari, dan waktu baca itu pun diberi garis panduan oleh ulama. Tujuan dia untuk apa? Untuk nak menolong kita di ketika kita berada di ambang kematian. Sebab dengan Al-Quran ni Allah Subhanahu wa taala meringankan kalimah syahadah ketika kita nak dimatikan. Allah ringankan. Maka kata dari segi tuntutan mengajar oleh orang yang hidup kepada orang yang hampir mati, itu sunnah. Ada di kalangan kita ni orang yang nazar, maka ada orang membisikkan di telinga dia kalimah la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala boleh meringankan. Tak perlu diajar, tapi dia boleh mengucap dengan syarat-syarat tertentu, dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya Al-Quran ni menjadi kalam bagi dia pada setiap hari, pada setiap masa. Dan kemudian katanya, berteman dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan mengamalkan isi kandungan dia. Kita berteman dengan Al-Quran ni dan kita menghafal Al-Quran ni sesuai dengan kemampuan kita. Kita nak hafal sebuah Quran ni tuan-tuan sekalian dengan 6,000 lebih punya ayat, memang kita tak mampu. Kecuali orang yang dimampukan, yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang makam yang macam kita ni, kedudukan yang macam kita ni, kita menghafal tu ikut kemampuan kita. Kita boleh menghafal juzuk 29, 30 ayat-ayat lazim, dia dipanggil ayat lazim tu, kita hafal tu. Jangan meninggalkan daripada menghafal ayat-ayat Al-Quran walaupun sedikit. Jangan meninggalkan. Sebab bila meninggalkan bermakna keringanan yang dia buat tu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali. Dan kemudian katanya, berkata salah seorang ulama di kalangan soleh, aku membaca buku dan tulisan tentang beberapa nasihat, namun aku tidak menemui seperti aku menemui saat aku merenungi apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan katanya, jika Al-Quran itu bertemu dengan hati yang memiliki perasaan, maka ia akan memberikan kesan yang sangat besar. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian, kalau kita tengok Nabi SAW dalam solat, bila Nabi baca satu-satu ayat daripada Quran, sebagai contoh diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi ni dia baca satu ayat daripada Quran dalam solat, cerita tentang buah-buahan dalam syurga. Jadi dilihat oleh para sahabat seolah-olah Nabi ini sedang mencapai sesuatu.
Maka bila habis sembahyang ni, sahabat tanya ke Nabi Rasulullah, dia kata, kau capai apa dengan tangan kau begitu? Maka kata Nabi, seolah-olah aku berada dalam syurga dan ingin mengambil buah-buahan dalam syurga yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Maka itu sebab di antara sahabat-sahabat ni bila dibacakan tentang surah-surah yang mengancam, tentang cerita azab, tentang suatu cerita yang menggerunkan hidup hati sahabat ni, dan seolah-olah kematian tu selalu hampir dengan dia, dengan hidup hati dia. Jadi Quran ni dia beri kesan kepada orang yang memahami, yang bertadabbur dengan isi kandungan Quran. Masalah kita hari ni tuan-tuan sekalian, Quran alhamdulillah dari segi baca kita baca, tetapi untuk kita nak memperolehi kekhusyukan ketika baca ni kadang-kadang belum sampai lagi ke tahap tu, dan kita tak pernah untuk nak berusaha ke arah tu. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita tengok dalam kitab Ihya dia, kerana apa? Kerana hati yang tidak mendatangkan khusyuk, yang tidak didatangkan kepada dia tu khusyuk. Makna khusyuk ni sekalian, bila kita sesuatu dengan akhirat, bila kita dengan akhirat ni, dunia ni kita lupakan seketika. Bila dengan akhirat ni lupakan dunia seketika. Bila kita masuk ke dalam masjid, bila kita pegang Quran, kita nak baca Quran sebab Quran ni kalam Allah, lupakan dunia seketika. Di saat tu ya, bukan masa yang lama. Dalam masa yang mungkin 20 minit, dalam masa yang mungkin kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni 1 jam, sebagai contoh. Itu sebab tuan-tuan dan sekalian, Nabi SAW sabda dalam satu hadis, diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Maka bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar ni, kata Nabi, dalam keadaan kita ni bertekuk lutut, takut kepada kebesaran Allah, yang mana masa tu Allah perdengarkan ngamuman api neraka. Lalu semua manusia ni, kata Nabi, dalam keadaan bertekuk lutut, dalam keadaan gerun, dalam keadaan takut kepada ngamuman api neraka yang sengaja Allah perdengarkan tu. Lalu Allah percikkan api neraka kepada mahsyar ni sebesar gunung, kata Nabi. Dipercikkan api neraka daripada jurang neraka tu kepada mahsyar di hadapan manusia ketika tu. Satu percikan tu, kata Nabi, sebesar gunung. Lalu kemudian api neraka yang duduk depan manusia ni, duduk depan kita ni, umat Muhammad SAW ni, dia mengaum menunjukkan kemarahan dia. Lalu Nabi SAW berhujah. Nabi menghalang api neraka yang nak menerkam, yang nak menyambar umat dia ni dengan hujah. Nabi kata, wahai api neraka, kata Nabi yang pertama, jangan kau sambar di kalangan kami ni, jangan kau terkam di kalangan kami ni, sebab kata Nabi, ada di kalangan kami ni orang yang tidak meninggalkan sembahyang. Yang kedua, kata Nabi, wahai api neraka, jangan kau terkam di kalangan kami ni, sebab ada di kalangan kami ni orang yang tidak putus tangannya daripada bersedekah. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wahai api neraka, jangan kau sampai di kalangan kami ni, sebab ada di kalangan kami ni orang yang tidak meninggalkan puasa. Puasa sunat Isnin Khamis dia rajin. Dan kata Nabi yang keempat, wahai api neraka, jangan kau sampai di kalangan kami ini, sebab ada di kalangan kami ini orang apabila dia beribadah kepada Allah, hati dia khusyuk ketika beribadah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Nabi berhujah mempertahankan daripada disambar oleh api neraka umat dia ni, api neraka ni terus mengaum dengan ngauman yang menggerunkan, nak menerkam di kalangan umat Nabi ni untuk dibawa ke dalam neraka. Lalu Nabi tak boleh nak kata apa dah. Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Jibril kata kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya api neraka terlalu marah kepada umat kau. Jadi itu sekalian, sebab apa api neraka terlalu marah? Di kalangan tu ada orang sembahyang,
Ada orang yang tak putus tangannya daripada bersedekah. Ada orang yang tak meninggalkan puasa sunat Isnin Khamis 13, 14, 15 ni. Dan ada orang yang khusyuk hatinya ketika ibadah kepada Allah ni. Tiba-tiba Jibril AS cakap ke Nabi, dia kata, wahai Muhammad, api neraka ni terlalu marah dengan umat kau. Sebab apa api neraka ni terlalu marah dengan umat Nabi, dengan kita ni tuan sekalian? Sebab perangai kita ni, keingkaran yang keterlaluan, kejahilan yang tak nak kepada ilmu. Maka nak jelas, kalau kita tengok zaman kita ni, yang paling terbaru ni apa tuan-tuan? Yang sangat-sangat mengecewakan kita, I want to touch a dog. Macam tak ada binatang lain nak dibelai, tak ada binatang lain nak dipeluk, tak ada binatang lain nak dicium. Anjing tuan, yang Allah Ta'ala dah beri garis panduan, anjing ni najis mughallazah, tak berhenti basuh kau kita ni. Dan kalau betul nak sayang binatang, nak belai binatang, bukan anjing saja kita buat. Pergi dekat zoo tu peluk rimau tu, boleh tak kan? Kan? Peluk singa. Kalau betul, kenapa mesti pada anjing? Yang menganjurkan tu orang Melayu. Letak mana kepala otak dia? Letak mana akal dia? Yang tahu anjing ni najis mughallazah, binatang belaan cuma orang-orang kafir. Yang Allah cakap dalam Quran, jelas dah benda ni tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana terpengaruh dengan apa yang orang kafir buat selama ni. Kita rasa anjing ni satu binatang yang mesti dimanjakan, mesti dibelai. Garis panduan daripada Islam adalah, bukan kita hidup ni orang yang menganiaya binatang, tapi ada ketetapan daripada syarak dengan anjing dan babi ni macam mana, dengan binatang-binatang lain ni macam mana. Ketetapan syarak tu ada. Maka dalam keingkaran macam ni yang Allah Ta'ala tak suka. Dan kita dikejutkan lagi tuan-tuan, pada malam di Bali tu datang siapa daripada US ni, penyanyi perempuan putih Mariah Carey, ya, datang di Stadium Merdeka. Yang memenuhi Stadium Merdeka 90% anak orang Melayu, ya. Dan pada 18 bulan buat program Cinta Rasul di Melaka. Alhamdulillah lah dengan program tu 1 kilometer lebih kurang jarak daripada program Cinta Rasulnya, buat satu program Oktoberfest, pesta Arab. Jadi tuan sekalian, kebencian api neraka kepada kita ni keterlaluan. Maka Jibril AS cakap, wahai Muhammad, ni api neraka ni mengaum, terus mengaum ni, dia benci sangat pada umat. Maka Jibril no comment tuan-tuan. Nabi no comment, Nabi tak cakap apa. Sebab bila aku menunjukkan kemarahan dia, tunjukkan kebencian dia, Nabi tak kata apa dah. Lalu Jibril AS dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Jibril bagi kepada Nabi ini semangkuk air. Lalu kemudian Jibril kata kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, kau renjiskanlah semangkuk air ini kepada api neraka tu. Bukan tuang semangkuk, renjis ya. Bila Nabi renjiskan air daripada semangkuk yang nak Jibril beri ni, terpadam api neraka. Maka kemudian Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau beri ke aku ni? Katanya Nabi. Jibril cakap kepada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, adapun air yang aku beri kepada kau ni adalah air mata di kalangan umat kau. Ada orang yang di antaranya baca Quran sambil menangis, ada orang yang dia bertaubat menangis, ada orang yang dia tengok keadaan umat Muhammad hari ni teruk, dia menangis, air mata ni ditadah oleh malaikat yang menjadi penyebab rahmat kepada umat dia. Itu sebabnya tuan sekalian, sejahat-jahat kejahatan manusia di luar, yang beribu-ribu ni, ada segelintir orang yang macam kita pagi ni, yang boleh datang ke masjid, boleh duduk dalam majlis ilmu ni, penyelamat kepada jahat yang ramai itu sementara di dunia. Sebab kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab ataupun balak hari ni di muka bumi, selayaknya kita orang yang layak untuk terima balak. Itu sebab sekalian, rahmat Allah ni masih turun lagi dengan sebab ada orang yang baca Quran, yang ibadah dia khusyuk, baca Quran dia khusyuk. Ini menjadi penyebab rahmat Allah itu diluaskan lagi dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan kemudian katanya, maka katanya, sabda Nabi SAW, bacalah Al-Quran
Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Dan Nabi bersabda lagi, sebaik-baik kamu semua adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan akan Al-Quran, kata Nabi. Jadi tuntutan kepada kita orang sekalian, Quran ni kena belajar. Kita dah belajar, kita kena mengajar dari sudut bacaan dia dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, katanya tidak selalu berangan-angan dan berkhayal. Berkata Ibnu Umar dalam kitab Sahih Al-Bukhari, baginda Nabi SAW, kata Sayyidina Umar, dia memegang pundakku. Maka kata Nabi, hiduplah kamu wahai Umar di dunia seolah-olah kamu sebagai orang yang asing atau sekadar orang yang berlalu. Nabi bercakap pada siapa? Pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi kata, Umar, aku nak pesan dia kau. Sementara hidup di muka bumi ni, kata Nabi, hidup sebagai orang yang asing atau sebagai orang yang sekadar lalu. Bukan dunia ni tempat tinggal kita yang tetap. Bukan tempat tinggal kita selamanya. Sekadar orang asing dan sekadar orang yang lalu saja. Mana kata tempat persinggahan seketika. Dan kata Ibn Umar lagi, apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu datangnya waktu petang. Dan apabila kamu berada di waktu petang, maka janganlah menunggu datangnya pada waktu pagi. Maka pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, dan gunakan masa hidup untuk mati. Jadi kita biasa dengar kalam ni, khusus dalam kalau kita dengar radio Akim, kita biasa dengar kalam ni. Satu kalam yang bila kita hayati, dia menyentuh hati kita. Tapi kita hari ini memang alhamdulillah, dari segi mendengar, kita kadang-kadang pendengar setia. Tetapi bila sesuatu yang kita dengar, kita tak hayati, itu sebab tak menjadi sebab untuk tersentuh hati. Begitu. Dan kemudian, wahai kaum muslimin, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat dengan sebenar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah menyatakan, wahai Muhammad, tolong cakap kepada hamba-hambaku, iaitu kata Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehidupan kita hari ini oleh kerana terjauh daripada agama dan payah pula nak berbuat kebaikan, kejahatan tu kadang-kadang jadi pakaian. Melampaui batas tu kadang-kadang jadi rutin. Maka tuan-tuan, ini cara hidup kebanyakan orang yang tak beragama, yang jauh daripada agama. Maka Allah Subhanahu wa taala dia seru dalam Quran. Allah kata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Mana kata di kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang selama ni kejahatan tu pakaian dia. Allah seru, dia kata, wahai orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Hidup ni penuh dengan kezaliman. Maka janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat yang Allah Ta'ala turunkan di muka bumi ni, pintu dia sentiasa dibuka. Rahmat yang Allah sedang beri kepada kita ni sangat luas. Dan ruangan rahmat tu sentiasa mendatangi kita. Dan kadang-kadang kita memasuki pintu-pintu rahmat ni, tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya tuan, yang kata pintu rahmat daripada Allah ni terlalu luas. Daripada individu dalam kekeluargaan sehingga bernegara sekalipun, rahmat Allah ni turun. Yang menjadi penyebab kadang-kadang ni terjauh daripada rahmat. Disebabkan apa, tuan-tuan dan sekalian? Sebab kita merasakan betul tu kita, salah tu orang, dan kita tak nak dibetulkan. Dan bila orang membetulkan, kita anggap orang cari salah. Ini tuan-tuan, itu sebab tuan-tuan sekalian, hari ini duk hidup dalam hati ni sentiasa ada keinginan kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Itu yang sedang hidup dalam hati. Saya nak bawa contoh, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum raya haji itu, hari Rabu sebelum raya haji, saya dijemput berceramah di satu IPD, Ibu Pejabat Polis. Jadi tuan-tuan sekalian, habis saya ceramah tu tengah hari. Jadi pihak polis ini menganjurkan ceramah di IPD tu tengah hari. Habis ceramah sekalian, kemudian
waktu makan tengah hari tu, maka pihak polis ni, pegawai polis tu cakap dengan saya, dia kata, Ustaz, dia kata, Ustaz biasa tak tengok dalam lokap ni, dia kata. Kita tak pernah masuk lokap ni tuan. Mana kita tahu kan. Jadi dia tanya kita biasa tak tengok dalam lokap tu, sehingga nak masukkan kita dalam lokap kan. Jadi saya kata tak biasa tengok kan. Jadi dia kata, Ustaz nak tak kita bawa Ustaz masuk dalam lokap, tengok suasana lokap ni. Jadi nak sekalian, kita itu ruang yang dia nak beri. Kita pun tak pernah tengok dalam tu macam mana, kita teringin nak tengok. Jadi dalam tajuk ceramah yang diberi pada saya tadi itu, masalah sosial anak-anak dalam bab mendidik. Ibu bapa hari ini tak ada tanggungjawab. Hasil daripada ceramah yang saya beri itu, alhamdulillah, agaknya dia pun beri kita peluang tengok suasana dalam lokap. Saya pun masuklah dalam kawasan lokap tu dengan beberapa pegawai ni. Maka bila saya masuk dalam kawasan lokap tu, tengok ada 3 ke 4 sel lah, lebih kurang gitu kan. Jadi apa yang dia nak tunjuk ke saya. Jadi kita kongsi pengalaman pagi-pagi ini tuan-tuan sekalian, sesuatu yang bagi saya mengejutkan. Dia tunjuk dekat saya ada dalam lokap ketika tu 3 orang budak berusia 11 tahun duduk dalam lokap. Yang menghairankan saya, tuan-tuan, budak yang berusia 11 tahun ni, darjah 5 duduk dalam lokap. Kita tengok muka dia, tuan-tuan, muka saja ya, tuan-tuan. Tak ada rasa takut, tak ada rasa apa, muka saja duduk dalam lokap saja dia. Jadi polis ni tunjuk ke saya, kata, Ustaz tu 3 orang budak berusia 11 tahun ditahan dalam lokap, apa masalah? Terlibat dengan pecah rumah. Maka tuan-tuan sekalian, bila saya dah tengok keadaan itu, polis dia lagi tahu sebab ini kerja dia. Jenayah yang berlaku hari ini polis bentangkan dekat kita. Ini memang kerja dia. Maka dah keluar daripada kawasan lokap tu, pegawai tu ajak saya masuk dalam bilik dia sembang, berbual-bual. Dia tanya, Ustaz ada masuk lagi ke? Saya kata saya ada masuk. Maka berbual dalam bilik pegawai ni sekalian, dia cakap apa? Dia kata, Ustaz, daripada 3 orang budak tu, dia kata salah seorang tu kita telefon sama ayah dia, minta datang ke balai, minta tanda tangan, dan kita akan keluarkan anak dia tu dengan jaminan polis. Sebab di usia tu, walaupun terlibat dengan pecah rumah, kita tak minta jaminan apa-apa, cuma akan sampai waktu dia akan dibicarakan atas keputusan mahkamah nak dihantar dia duduk di mana. Cuma kita minta mak ayah dia datang ke balai ni, tanda tangan, kita nak bebaskan sebenarnya nak raya haji ni, dan pembebasan atas jaminan polis. Salah seorang budak ni, tuan-tuan sekalian, bila ditelefon ibu dia ni oleh pihak polis, sampaikan mak dia bercakap tu terlalu mudah. Dia kata apa kepada polis yang menelpon, dia kata macam ni lah cik, dia kata, kalau cik rasa nak tembak pun budak dalam balai, tembaklah. Ini tuan-tuan, seorang ibu. Ini betul realiti. Maka tuan-tuan sekalian, pegawai polis ni dihantar 2 anggota dia pergi ke rumah ni, sembang elok. Bila hantar 2 anggota pergi ke rumah ni, jumpa mak bapak budak ni, antara perkataan yang diperkatakan oleh ayah dia apa pula? Mak dia cakap benda yang sama. Ayah dia pula cakap apa tuan sekalian? Dia kata, Encik, saya tak ada anak yang bernama sekian berbinkan saya. Ini mak bapak sekalian, anak seusia tu yang sepatutnya menjadi belayan dia lagi. Anak seusia tu yang sepatutnya menjadi perhatian bagi dia sepenuhnya. Tapi dia tak mengaku anak, sedangkan kesilapan tu kat dia. Siapa lagi kita nak persalahkan kalau bukan mak bapak yang menjadi penyebab anak jadi macam tu? Siapa nak salahkan? Tapi tak mengaku salah. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kehidupan melampau kita hari ini yang Allah Subhanahu Wa Taala seru ni, kehidupan melampau.
Agama terjauh cara hidup bukan daripada cara hidup beragama, melampau sangat. Rahmat Allah tu luas dengan syarat nak bertaubat, nak kembali, sedar diri, mengaku salah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni lah, kita laki-laki sebagai bapa, isteri kita sebagai ibu, yang hari ini kadang-kadang dalam rumah tangga terjauh daripada rahmat Allah. Di antaranya puan sekalian, tanggungjawab yang tidak sempurna, khusus dalam bab kita hari ini, kita manage kehidupan keluarga kita, khusus anak-anak. Tuan-tuan sekalian, Imam Al-Ghazali dalam kitab dia ada mengajarkan kepada kita cara kita mendidik anak ni. Imam Al-Ghazali ada mengajarkan 3 cara. Yang pertama disebut taujih, yang kedua disebut tasbih, dan yang ketiga disebut himayah. Ada 3 cara disebut oleh Imam Al-Ghazali, yang kalau kita nak anak kita ni selepas sepeninggalan kita, atau dalam dia menuju ke usia yang semakin dewasa, dia jadi orang yang soleh, jadi orang yang baik, jadi orang yang kita tengok dengan mata sejuk mata kita, jadi orang yang seorang ibu melihat dia sejuk ibu yang mengandung dia. Maka 3 perkara ni tuan-tuan tak terlaksana dalam kebanyakan kekeluargaan kita. Maka bila bawa keluar, akhirnya anak kita berbinkan kita, sampai boleh kita buat pengakuan, kita bercakap dengan sewenang-wenangnya, seolah-olah kita tak pernah beranakkan dengan anak yang sedemikian, tak pernah ada anak yang berbinkan kita. Sombongnya kita, melampaunya kita ni tuan-tuan dan puan sekalian. Maka itu sebab Imam Ghazali diajar kepada 3, taujih, tasbih dan himayah. Tuan-tuan sekalian, dengan anak ni, katakan taujih ni macam mana? Anak kita ni umur dia berperingkat-peringkat. Maka yang Nabi SAW sebut dalam hadis, bila sampai umur 10 tahun tak semayang, baru petang. Bukan 7 atau 8 tahun. Sebab bermula daripada 7 tahun itu, peringkat pendidikan yang pertama disebut taujih. Bermula daripada umur 7 tahun. Taujih ni macam mana tuan-tuan? Kita nak kena faham, nak kena jelas, nak kena clear. Taujih ni tuan sekalian, maksudnya kita ada anak masuk ia umur 7 tahun. Hari ni darjah 1, peraturan dunia pendidikan awal di darjah 1. Maka tuan sekalian, taujih ni, kita ada anak masuk umur 7 tahun. Sembahyang kita, khusus bangun subuh ni tadi, dia umur 7 tahun, kita kejut dia tak bangun, dukung dia tuan-tuan, bawa ke bilik air, ambilkan dari sembahyang, basuhkan muka dia, basuhkan tangan dia, kita berniat untuk dia. Ini taujih. Tanggungjawab sepenuhnya dalam mentaujihkan anak ni daripada kita. Ni kita tuan-tuan taujih tak ada, tasbih tak ada, tiba-tiba himayah, tiba-tiba sampai 10 tahun. Daripada peringkat awal kita tak buat, yang kedua punya peringkat kita tak buat, tiba-tiba masuk yang ke-10 himayah, kita tahu ihwatan. Zalim tak kita kepada Allah? Kita sedar tak selama ni kita ni orang yang berhimayah, tidak ada taujih, tidak ada tasbih. Tahu-tahu anak 10 tahun, kita tengok dia tak semayang, kita tahu ihwatan, kita berdosa besar dengan Allah tuan-tuan. Ini bukan cerita yang kita sekadar dengar, tetapi ini cara hidup yang kita kena hidupkan. Kalau tak, kita termasuk dalam golongan yang kuliah ibadiyallazina asrafu, orang yang melampaui batas. Maka tuan-tuan, bukan kita nak buat sehari, bukan nak buat 2 hari, bukan nak buat 3 hari. Yang kita nak buat ni sehingga anak ni boleh bangun. Kita takkan kita panggil, alo ngangah, bangun sembahyang subuh, dia bangkit. Atau kadang-kadang kita kunci jam dia dengan jam, dia bangkitkan kita. Ini taujih. Bawa dia ke bilik air tuan-tuan, basuhkan muka dia, basuhkan tangan dia, ambilkan wuduk untuk dia. Di usia tu kita berniat tu, baca niat tu sehingga didengar oleh dia. Maka tuan-tuan, itu taujih. Lalu setelah kita mentaujihkan dia sampai ke peringkat yang kedua, disebut tasbih. Sebelum dia berusia 10 tahun, tasbih ni apa tuan-tuan? Kita bosan ke dia,
Alung, anak, ayah nak pergi kerja. Ketika ayah tak ada di rumah ni, maka tolong ajar adik, tolong bawa adik untuk semayang sambungan lalu. Adik dia pula masuk 7 tahun, dia dah 8 tahun, dia dah 9 tahun. Tasbih ni cakap dekat anak kita tu, tolong ajar adik, adik yang berusia 7 tahun, bukan 7 ke bawah, 7 tahun tu bermula. Bawa adik, aku bilik air, ambilkan adik air semayang macam mana ayah pernah ambilkan dekat alung, dekat anak, bawa adik ke bilik air. Ambilkan air semayang adik, basuhkan tangan adik, basuhkan muka adik, basuhkan kaki adik ni. Ini tasbih. Maka dan sekalian, dalam tauhid kita dah buat, tasbih kita dah buat, lalu sampai dia berusia 10 tahun, dia tak sembahyang, barulah ada himayah, baru wajib digoda. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada tasbih, maka bila anak tu umur 10 tahun, bukan anak tu yang layak diwatan dulu, ayah yang kena watan dulu. Sebab ayah dalam bab tauhid tak ada, tasbih tak ada, tiba-tiba himayah, dia zalim pada anak, watan ayah dulu. Tuan-tuan boleh faham atau tak boleh faham? Ini tuan-tuan. Jadi jangan kita menganggap sesuatu yang Allah Ta'ala sebut qul ya ibadiyallazina asrafu, orang yang melampaui batas ni, orang yang buat dosa besar, orang yang zalim ni banyak. Kita kadang-kadang zalim kat diri kita sendiri, zalim pada ahli keluarga kita sendiri. Tanpa ilmu kita berbuat zalim ni benda biasa bagi kita. Sebab tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, dia keluarkan daripada Quran ni yang dikatakan jahiliyah ni ada 4 yang besar dalam Al-Quran. Ulama-ulama tafsir keluarkan daripada Quran. Ada 4 jahiliyah yang besar dalam Al-Quran. Yang pertama disebut jahiliyah sikap dan nilai. Yang kedua disebut jahiliyah hukum hakam. Yang ketiga disebut jahiliyah kesombongan. Dan yang keempat disebut jahiliyah pemakaian dan jahiliyah pergaulan. Pemakaian dan pergaulan. Maka tuan-tuan, yang disebabkan manusia hari ini berada di tahap jahiliyah yang teruk sangat. Kenapa? Kerana dia tak faham apa tu jahiliyah. Dan jahiliyah tu hidup dalam kehidupan dia, dalam diri dia. Maka tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, menurut ulama-ulama tafsir, dia keluarkan daripada Quran ni jahiliyah ni ada 4. Yang pertama jahiliyah sikap dan nilai. Apa maksud jahiliyah sikap dan nilai? Sikap kita dan sekalian menyatakan Islam ni satu agama yang seolah-olah tidak bernilai, tidak ada nilai langsung bagi kita. Sedangkan Islam ni satu agama yang sangat bernilai di sisi Allah. Tapi kita tak meletakkan Islam ni satu agama seperti tidak ada nilai. Sikap kita tuan-tuan, ambil mudah hari ni. Sebagai contoh lah tuan-tuan sekalian, kita hari ni ambil mudah dalam banyak benda. Kita suka berpegang selama mana tak bertentangan dengan syarak, tak apa ustaz. Bukan soal tu. Kita mesti buat sesuatu yang menempati syarak, walaupun dia tak bertentangan dengan syarak. Buat sesuatu biar tepat, walaupun tak bertentangan. Tapi bila kita buat tak menempati syarak, itu salah. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, malam tadi saya ceramah di satu masjid di Puchong. Maka tuan-tuan, sebelum saya berceramah ni minggu lepas, di masjid ni buat satu program. Bila buat satu program, jadi ada kumpulan qasidah. Seorang ustaz ni dia nak ceramahlah dalam program yang dianjurkan oleh masjid. Maka tuan-tuan, saya yang ditelefon minggu lepas. Dan sebelum program malam tu, sebab diminta oleh ustaz tu, dia kata apa, dia nak sebelum sebelum dia berceramah, dia nak dikumandangkan qasidah. Jadi soal mengumandangkan qasidah ni tak ada apa, baguslah. Itu di antara hiburan yang kita berhibur dengan dia. Ya, kita tak pergi ke program Mariah Carey, itu baguslah tu. Dan kita ada program hiburan kita sendiri, sangat bagus. Tapi tuan-tuan, jangan kita pandang mudah. Kita boleh bercakap, tak apa, tak bertentangan dengan syarak. Tak apa tuan-tuan, kita anggap macam tu.
selama mana ia tak menepati syarak, walaupun dia tak bertentangan dengan syarak, cuma tak tepat, jangan buat. Maka tuan sekalian, sebelum ceramah tu diadakan, qasidah tu diminta dibuat dalam perkarangan masjid, dalam dewan solat. Maka tuan-tuan, malam tadi saya ceramah di masjid yang sama lah. Pengurusi itu sembang dengan saya, berkata, Ustaz, hari itu yang saya telefon Ustaz petang tu, dan saya batalkanlah qasidah buat dalam dewan. Sebab dia kata, Ustaz cakap, dan saya telefon seorang dua lagi Ustaz cakap pun benda yang sama, tak boleh qasidah buat dalam dewan masjid. Jadi saya kata, bukan saya cakap. Yang pertamanya, kalau kita tengok Selangor sendiri pun ada fatwa, ada berkeliling yang mufti hantar ke masjid-masjid tentang larangan berqasidah di dalam dewan solat. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok pendapat ulama, di antaranya Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab fatwa dia, berhibur itu harus dengan syarat, tetapi mestilah disesuaikan dengan tempat dan sesuai pada orang yang mendengar itu dan pada keadaan ketika didengar. Maka tuan-tuan, bersesuai pada tempat ni, ulama-ulama bahas. Dia kata berapa luas bumi Allah ni, dan tempat ibadah itu sendiri ada ruangan yang memang khusus untuk ibadah yang dikatakan i'tikaf masjid ni. Maka bila beriktikaf ni sesuatu yang diharamkan, yang dilarang sangat-sangat, bersembang pun dalam soal dunia tak boleh dalam masjid. Ni kan pula menyanyi. Maka tuan-tuan, Fudail bin Iyad pun ada dalam satu kitab dibicarakan perkataan Fudail bin Iyad tentang berhibur di dalam masjid. Kita ambil daripada semua tu, lalu kita kumpulkan dan kita keluarkan, dan ada fatwa. Maka tuan sekalian, bila pengurusi ni dia batalkan qasidah duduk dalam masjid, dia suruh qasidah duduk di luar, marah orang yang menyokong ustaz. Lalu kemudian orang kata, apa yang suruh tu ustaz, pengurusi bukan ustaz. Dia duduk kali ikut tu pula kan, dia nak nyalahkan tu. Jadi kan malam tadi saya jawab clear, saya jawab betul-betul. Cuma kita ni kadang-kadang kita terlalu mudah. Kita anggap Islam ni sama dengan agama lain. Kalau dalam gereja dia nak berkuaya dalam gereja untuk depan tu imam besar, dia pun tak apa tuan-tuan. Kita dalam dewan ibadah, kita jangan ambil mudah. Ini dewan yang khusus untuk kita, sedangkan perkataan dunia pun dilarang. Ini kan pula berhibur, dia nak buat dalam dewan masjid. Maka satu kesalahan. Jadi apa yang disebut oleh setengah kita ni tak apa, selama dia tak bertentangan dengan syarak. Sikap kita macam tu memang tak bertentangan, tapi tak menepati. Kita kena faham hukum lah. Ini yang dikatakan jahiliah sikap dan nilai. Seolah-olah Islam ni satu agama yang tidak ada nilai, yang nak buat apa boleh buat. Sikap kita ni ambil mudah. Memang Allah kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidak aku jadikan agama Islam ni buat kamu satu kesukaran, satu kesusahan. Maka agama ni tak susah, Allah mudahkan, tapi jangan diambil mudah. Begitu maksudnya. Itu hari ni orang ambil mudah, tak ada apa gitu. Ni jahiliah sikap dan nilai. Yang kedua, kata ulama, jahiliah hukum hakam. Berapa ramai di kalangan kita yang tak erti hukum hakam. Hukum makruh tak tahu, harus tak tahu, sunat tak tahu, wajib tak tahu, haram macam mana tak tahu, tu yang bilangkan. Begitu. Dan ketiga, jahiliah kesombongan. Sombong, tak nak datang duduk dalam majlis ilmu. Sombong dengan orang-orang ahli ilmu, sombong dengan orang-orang yang mengaji, sombong. Maka tuan, menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala laknat orang-orang macam ni, waliyazubillah. Dan yang keempat, jahiliah pemakaian dan pergaulan. Cara dia pakai, pergaulan dia dengan siapa, dia tak pernah nak ambil berat, begitu. Maka tuan, sebab itulah manusia ni hidup dalam keadaan melampaui batas. Maka walau macam mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala cakap, wahai hamba-Ku yang melampaui batas. Selama ni kita dengan cara kita, tuan-tuan, bukan dengan cara beragama. Maka Allah kata, wahai hamba-Ku yang melampaui batas.
terhadap diri mereka sendiri. Sesungguhnya rahmat Allah ni janganlah kamu berputus asa daripada dia. Dan kata Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kemudian katanya, tiada orang yang mempersiapkan menghadapi kematian kecuali orang yang bersegera melakukan taubat dan selalu memperbaharuinya. Jadi kita ni tuan-tuan, bila kita tahu kita akan mati, dua perkara ni buat. Yang pertama sentiasa segera bertaubat. Yang kedua sentiasa memperbaharui taubat. Yang pertama segera taubat, yang kedua memperbaharui. Ini mesti, kan? Mana kita ingat taubat dan kita sentiasa perbaharui. Dan pada saat kematian menyebut Al-Amashi. Al-Amashi ini siapa tuan-tuan? Seorang ulama hadis yang terkenal, nama dia Al-Amashi radhiyallahu anhu. Maka katanya ketika dia nak mati, diceritakan dalam satu riwayat, anak-anak dia duduk keliling dia menangis. Anak-anak Al-Amashi 30 orang ni duduk di sisi bapa ni menangis. Lalu Al-Amashi ni bercakap dengan anak-anak dia. Dia kata, wahai anak-anakku, dia kata, kamu jangan menangis kerana aku. Kata Al-Amashi, jangan menangis kerana aku. Sebab apa? Katanya, demi Allah dia bersumpah. Al-Amashi ni bersumpah, demi Allah dia kata, sesungguhnya aku tidak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam selama 60 tahun. Maksudnya apa? Di sepanjang hidup dia tak pernah meninggalkan solat berjemaah. Cukup bagi dia itu suatu jaminan kebaikan bagi dia yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri dan akan beri, akan sambung bila mati nanti. Al-Amashi pesan bagi anak-anak dia kata, wahai anak-anak, tak usah nangis lah bila ayah macam ni, bila ayah nak mati, tak usah bimbang apa. Sebab dia kata, selama 60 tahun ayah hidup, ayah tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Maka tuan-tuan, kita fikir pagi ni, ya, kita berapa banyak kita meninggalkan takbiratul ihram bersama imam? Berapa banyak yang dikatakan tidak solat berjemaah kita ni? Berapa banyak? Al-Amashi ini seorang ulama hadis, dan ulama hadis yang terkenal yang banyak meriwayatkan hadis. Maka dia sebut 60 tahun dia hidup, dia tak pernah tertinggal takbiratul ihram bersama imam walaupun sekali. Nak cerita tuan-tuan tentang kehidupan dia dan tentang amalan yang dia jaga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian katanya, berkata Sa'id bin Al-Musayyab, pada saat dia menghadapi sakaratul maut, segala pujian hanya bagi Allah. Dia ni kata Sa'id Al-Musayyab, masa dia hampir-hampir mati, dia bercakap segala pujian bagi Allah. Katanya, tiada seorang muazzin, dia kata, orang yang azan di masjid Nabi SAW selama 40 tahun. Kata Sa'id Al-Musayyab, aku bersama dengan orang yang azan. Kata Sa'id Al-Musayyab, 40 tahun orang azan dekat masjid Nabi. Selama 40 tahun, tiap waktu tu aku bersama orang azan. Maksudnya dia tak meninggalkan sembahyang berjemaah. Begitu tuan-tuan. Jadi kita hari ini bersyukur yang macam mana? Kita datang ke surau macam tempat tuan-tuan, yang surau yang very nice, yang cantik. Satu-satunya surau yang khatib pun naik lift untuk nak baca khutbah, kan, dalam Malaysia, kan. Satu-satunya surau dalam Malaysia, kan. Saya bawa cerita surau ni dekat Johor, saya ceramah baru-baru ni. Heran orang Johor tu, kan. Surau kat mana ustaz? Kan. Saya nak pergi tengok lah. Saya kata pergi surau dekat Kota Warisan Sepang, kan. Satu-satu surau dalam Malaysia, saya kata, surau kadang-kadang masjid macam mana tinggi pun memang imam ni tuan mengah naik tangguh. Tapi saya kata surau Kota Warisan satu-satu surau dalam Malaysia yang khatib nak baca khutbah ada lift. Heran dia orang kan. Hebat tu ustaz. Saya kata memang hebat, ya. Alhamdulillah dengan kerjasama penduduk terbina surau yang cukup cantik.
Saya kata saya dah lama kuliah kat surau pun daripada kocik dulu sampailah dia bosan ni. Jadi makna kata kan, ini satu bentuk perkembangan untuk Islam yang terbaik. Apa yang kita boleh buat untuk agama, untuk masjid, untuk rumah Allah, ini suatu nikmat. Ya. Kalau kita tengok masjid lain yang kadang kita tengok kan. Saya khutbah di satu masjid di Kuala Selangor baru-baru ni. Nak naik tangga tu berpusing tinggi kan. Jadi tengok sini tak tinggi mana ada lift pula kan. Hebat tak hebat kan. Ini tak cerita kan. Makna kata sesuatu yang sangat baik. Kita datang dengan kapet dia, dengan ekonnya, kita sembahyang pun selesa, zuhur selesa, asar selesa, maghrib selesa, isyak selesa, subuh selesa ya. Jadi maknanya sangat selesa. Bukan kita datang ke suatu tempat yang nikmatnya kita tolak dah. Nikmat tu kita sempurnakan. Tinggal lagi dengan penyempurnaan nikmat tu kita banyakkan sujud ke Tuhan dan ramaikan orang yang bersujud kepada Tuhan. Ini sepatutnya kan. Alhamdulillah kan? Kita tengok kadang-kadang sekalian, masjid ada setengah masjid tak ada macam masjid kita, setengah surau tak ada macam surau kita. Pijak kapet tuan, terluka kaki, kasar kapet dia. Daripada zaman Piramli kapetnya kayak tak waktu nak tukar sampai hari ini. Ya, sampai pukul 5 malam lepas saya nak ceramah ke satu tempat. Jadi sampaikan mic tuan sekalian, 2-3 kali jatuh. Saya jaga dengan orang, saya kata tukar mic ni boleh tak? Kita jaga dengan orang, memang saya tegur dengan orang. Surau cantik dah, mic ni tak boleh letak sini, jatuh. Saya kata boleh tukar mic tak? Dah jadi jemput kita pertama kali, kita tegur pula kan? Mungkin tak jemput dah lebih ni agak. Jadi kita ni tegur kerana Allah, tegur yang betul. Kan bukan kita tegur nak menjatuhkan, bukan. Kita tegur kerana Allah. Sebab rumah tu rumah Allah. Tolong percantikkan dia secantik-cantiknya. Tak ada masalah apa. Begitu. Dan kemudian katanya, kelompok orang-orang ini telah mempersiapkan kematian dengan melakukan amal perbuatan yang soleh dengan taubat nasuha. Ini orang-orang soleh. Tuan-tuan sekalian, diceritakan Amir bin Sabit bin Zubair. Amir bin Sabit bin Zubair ni seorang ulama yang dia ni ahli sufi dan dia ni Allah Ta'ala beri karamah, maqam kewalian duduk ke dia. Maka satu hari Amir bin Sabit bin Zubair ni dia dengar ada seorang soleh mati. Bila dengar ada seorang soleh mati ni, dia pergi ziarah orang soleh yang dah meninggal. Bila dia ziarah orang soleh dah meninggal ni, dia buka tutupan muka yang menutup kain, yang menutup muka, kain yang menutup muka. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kita ni bila kita pergi ziarah orang meninggal, saya nak bagi faham ni adab. Kalau orang tu masih nazar, kita pergi dia sedang nazar. Dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW, Aisyah ketika Nabi sebelum wafat, Aisyah duduk di sebelah Nabi. Dan Aisyah dengar Nabi berdoa, Ya Allah, kau ringankanlah sakaratul maut. Maknanya sakaratul maut itu sesuatu yang berat. Nabi peluk dia dan Nabi cakap beberapa patah perkataan menjadi hadis bagi kita hari ini. Dan Aisyah di ketika dia dah ada sisi Nabi, Aisyah ni dia baca apa? Aisyah ni dia baca 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ketika mana Aisyah berada di sisi Nabi. Maka ini ada. Kalau kita pergi ziarah orang yang hampir mati, bagi orang yang mengajar kalimah la ilaha illallah terus ajar. Bagi kita yang tak mengajar kalimah la ilaha illallah ni, kita tolong orang ni dengan membaca 3 kul sahaja. Banyakkan membaca 3 kul. Dan habis Aisyah baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ni, Nabi pun kata tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, lalu Nabi pun wafat. Ni ada. Maka tuan-tuan, kalau kita ziarah orang yang dah meninggal, yang dah ditutup pula muka dia tu, dah dibujurkan,
Maka kata ulama, kita buka kain yang menutupi muka dia. Dan kalau kita tengok seri pada wajahnya, dari sudut ilmu mengindahkan pada pandangan mata kita, senang kita melihat dia. Kita kata, ya Allah, kau golongkan dia dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan kalau kita tengok buka muka dia, tutupan kain yang menutup muka ni, kita tengok tak menyenangkan kita. Tengok dalam keadaan hitam wajahnya, mengerikan, maka kita minta ampun kepada Allah untuk dia ni azab. Maka dan Amir bin Sabit bin Zubir ni, satu hari dia dengar ada orang soleh meninggal. Dia pergi ke rumah orang soleh yang meninggal, dia buka tutupan kain. Bila dia buka sekalian, dia tengok wajah yang berseri. Lalu Amir bin Sabit bin Zubir ni, dia tanya kepada mayat. Jadi kita dengan buat pula tuan-tuan, buat menjawab, dia nanya kita. Ya, ini nak cerita maqam kewalian. Ini wali Allah. Amir bin Sabit bin Zubir ni wali. Dia tanya kepada mayat. Dia kata, wahai hamba Allah. Dia kata, wahai orang soleh. Dia kata, bagaimana hal keadaan kau ketika nak mati? Dia tanya. Ya, sebab karamah Allah Ta'ala bagi ke dia. Maka menjawab mayat ni, menjawab, mati dah tapi boleh bercakap. Kita jangan buat kerja tuan-tuan. Dan insya-Allah dari kita. Jadi Amir bin Sabit bin Zubir ni, dia tanya, mayat ni jawab. Dia kata, demi Allah, Allah mencabut nyawaku. Dia kata, pada waktu aku sedang berada di dalam masjid. Dan di saat dicabut nyawaku, kata mayat ni, aku masih lagi sedang salat maghrib dalam keadaan bersujud. Mayat ni menjawab kepada Amir bin Sabit bin Zubir. Dia kata, aku dicabut roh ni masa dalam masjid, dan ketika tu aku masih lagi sembahyang maghrib. Kata mayat ni. Maka apa kata Amir bin Sabit bin Zubir? Demi Allah, keberuntungan, dia kata, engkau mendatangi tempat yang dijemput oleh Allah, dan keberuntungan bagi engkau melainkan kau berada di dalam rahmat Allah ni. Lalu Amir bin Sabit bin Zubir ditutup semula. Jadi tuan, Amir bin Sabit ni, dia buat macam tu. Dia nak orang yang ada sekeliling ni dengar dan ambil sebagai iktibar bahawa orang ni, kematian dia, sampai Allah Ta'ala beli kematian dia tu ketika mana dia berada dalam masjid. Beruntung kita kalau kita mati dalam masjid, beruntung sangat-sangat. Ya, kalaupun kita ni ditakdirkan tak mati dalam masjid, tapi sekalian, orang tanya kita bila matinya, tu tadi balik daripada masjid. Bila matinya, dia tengah bersiap-siap nak pergi masjid. Alhamdulillah. Satu kalam yang terlafaz daripada orang yang tahu tentang kematian kita, tapi kalam tu kalam yang siapa dengar pun senang. Maka kita boleh dapat benda tu. Allah Ta'ala boleh bagi tuan-tuan. Terpulang je kita sama ada kita nak atau tidak terpulang. Maka iktibar cerita telah banyak dipersembahkan kepada kita terpulang. Untuk kita nak menerima atau nak mengamalkan atau sebaliknya, begitu. Dan kemudian wallahu a'lam, insya-Allah kita sambung 2 minggu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuan-tuan, ada pengumuman sikit. Saya nak buka pada tuan-tuan. Madrasah saya itu yang di Pahang tu ada tertunggak dengan hardware. Sekarang tinggal lagi 15,000 lebih tertunggak, ya, dalam pembinaan madrasah itu.
Jadi kalau ada tuan-tuan nak berzakat atau nak menyumbang, sebab saya nak meneruskan lagi pembangunan Pertunggak daripada bulan 5 itu, tinggal lagi Cino hardware ni, saya kata walaupun dia kafir, ada baiknya juga kan. Jadi bukan kafir ni semua jahat. Jadi sekalian, sebab walaupun saya masih tertunggak lagi 15,000, tapi dia kata ustaz, kalau nak ambil barang lagi, nak teruskan buat bangunan, boleh ambil kan. Jadi saya puji itulah Cino kan. Tertunggak pada bulan 5, sekarang ni tinggal dalam 15,300 lebih masih tertunggak. Jadi kalau ada tuan-tuan yang ada nak menyumbang nak berikan zakat atau nak terus masuk dalam akaun madrasah, jadi saya akan berikan akaun insya-Allah. Wallahu a'lam.